Stabil dulu. Dan kita start. Hai, Assalamualaikum semua. Tap-tap skrin dan share-share korang. Tap-tap skrin dan share-share dulu live. Hai, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum, salam. Yang nak naik tu bolehlah kejap lagi request. Saya malas nak cakap seorang-seorang lama-lama kan. Kalau yang ada dari pihak PN pun cantik juga ni. Thank you Peja Shishui. Peja Shishui. Okay, jom kita. Dah berapa K dah? Dah 3.4K. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap skrin dan share-share dulu live kita ni kan. Sambil-sambil korang tunggu korang tap around muka host. Kalau tak tempat lain memang tak boleh. Memang dia tak keluar. Penang Mai. Okay, thank you so much. Right. Petang tadi kan kita ada ulas sedikit berkenaan dengan difahamkan orang yang bertanggungjawab mencetak harakah satu masa dahulu dan yang telah menang di mahkamah berkenaan dengan tuntutan hutang kejap. Membabitkan hutang harakah dengan dua syarikat iaitu Angkatan Edaran Enterprise Sdn Bhd dan Naj Press Resources. Macam Air Bandung. Air Bandung lagi tu kot. Okey, Angkatan Edaran diisytihar muflis. Dan pihak pengurusan menubuhkan buat sebagai pengganti dan terus mencetak harakah. Okey. Baik. Hutang harakah ni, baik, saya nak cerita sikitlah berkenaan dengan dua syarikat yang dikatakan harakah berhutang kepada mereka tu sebanyak 3 juta lebih. Dan ia membabitkan Naj Press Resources isytiharkan muflis. Lepas tu Angkatan Edaran Sdn Bhd ni muflis dan pihak pengurusan sama menubuhkan satu lagi syarikat iaitu bernama Naj Resources sebagai pengganti dan terus mencetak harakah yang pada ketika itulah. Bagaimanapun hutang harakah dengan Angkatan Edaran yang telah muflis lebih banyak hingga mencecah nilai jutaan ringgit berbanding dengan Naj Resources ni lah. Hanya 600,000 lebih. Sementara itu PAS dan harakah ni enggan membayar hutangnya dengan Angkatan Edaran atas alasan pihak itu telah pun gulung tikar. Jadi menurut mereka, syarikat tersebut menanggung beban hutang dengan pembekal kerana harakah tak mahu jelaskan hutang dia. Disebabkan oleh dia ni perlukan pelbagai, ialah kalau kita ni pencetak, of course lah kita akan ambil barang-barang untuk kita cetak tu dengan supplier. Betul tak? Jadi dalam keadaan ekonomi yang sukar, kita perlukan sumber kewangan segera. Untuk modal pusingan untuk teruskan perniagaan. Maknanya dia bukan sahaja berniaga dengan harakah. Maksudnya dia berniaga dengan orang lain juga. Dia berniaga dengan orang lain juga. Jadi kalau dia berniaga dengan orang lain, untung dia yang dia berniaga dengan orang lain tu
dah terguna untuk harakah ni. Sampai diorang ni dah tak dapat nak rolling dah, tak dapat nak tambah. Kan? Jadi inilah. Dan masa dia menuntut tu, benda ni dah jadi kes mahkamah. Lepas tu PAS minta pula, bila dah viral, PAS minta tunggu keputusan mahkamah. PAS minta bekas syarikat pencetak akhbar lidah rasmi itu menunggu keputusan mahkamah berhubung dengan isu tunggakan hutang. Dan perkara itu disuarakan oleh Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim. Sebelum ni boleh nampak dekat Malaysia Kini, mungkin korang boleh carilah dekat Malaysia Kini, adalah berkenaan dengan apa yang diorang komen kan. Dia kata kes ni dah jadi kes mahkamah, kata dia. Sepatutnya dia tunggu keputusan mahkamah, barulah viralkan. Tapi kalau tak viralkan, adakah orang akan tahu? Sebelum ni dah ada dah, benda ni dah 2-3 tahun lepas dah viral lah berkenaan dengan hutang ni, kan. Tetapi diorang ni bijak menenggelamkan isu ni, sehinggalah baru-baru ini memang viral betul. Bila kita dapat tahu berkenaan dengan seorang bekas timbalan Menteri Besar bermewah-mewahan membeli sebuah kereta Alfa SC kan. Jadi ialah puak-puak ini siang malam ceramah dosa pahala haram, kafir, syurga, neraka, kesian, hutang harakah tak settle, pengasas menderita, pengasas pencetak menderita kan. Takkan pergi dengan 1000 masalah nak bayar gaji kaki tangan, bayar pencetakan, sewa pejabat, kilang dan mesin dan sebagainya. Hal politik, hal peribadi boleh dia orang ni hanyak Temilo. Jadi tak ada ke dia nak hanyak Temilo kan, untuk bagi kepada orang yang memerlukan. Orang tu dah duduk ICU sekarang ini, kita nak cakap apa kan. Jadi betul lah, jangan percaya dengan parti Islam Pak Lebay ni. Diorang ni topeng aja, bertopengkan Islam, tapi pelaksanaannya out kan. Jadi itulah, sampai merayu orang tu. Difahamkan bahawa menghidapi komplikasi buah pinggang dan jantung dan dimasukkan ke ICU selepas tak sedarkan diri daripada Ahad. Cakap agama bukan main, hutang tak bayar. Ini pemimpin contoh yang perlu orang Melayu sokong ke? Tanya je. Jadi PAS cakap berdegar-degar pasal Islam. Orang yang beri hutang merayu, tapi satu kenyataan pun tak keluar daripada pemimpin PAS yang selalu didendangkan nak tebuk atap kan. Macam mana nak takbir negara jika yang ini pun dia tak mampu nak tangani, sampai tenat orang tu menagih hutang? Mana keikhlasan Islam PAS dan wala-walaun? Kan, takkan tak nak bayar hutang pun ada dalil nak menghalalkan. Kereta Mercedes dan Fire mampu boleh aja beli pemimpin-pemimpin kan. Kesian tengok dia sakit, sampai hari ni dia dah terlantar di ICU. Pastinya tak tahu ke dalam Islam wajib dia bayar hutang ni? Saya dengar ceramah ustaz-ustaz bukan main lagi kan. Roh akan tergantung dan sebagainya. Silakanlah kalau ada yang nak naik, sila-sila. Saya jemputlah kat bawah-bawah ni, jom naik atas. Bukan main lagi. Tadi ada yang komen-komen dekat bawah tu macam tak setuju apa yang saya cakap. Silalah naik. Okey, iyalah, walaun ni dan berhujah. Kalau dia orang ni berhujah, kalau kat atas ni memang dia orang tak mampulah nak cakap panjang-panjang kan. Duk ulang benda yang sama boleh lah kot. Dan tentang hutang harakan dan pencetak tu, dengan kilang pencetak tu, dengan selamba je walaun telah dia orang ni talakan kepada Abang Mat. Dia kata Abang Mat yang tak pandai urus. Benda mudah buat apa nak pening kepala. Tauke kilang kata dah 7 tahun. Maknanya daripada 2017 lagi tak bayar kan. Daripada 2017 malam maat. So malam maat apa masalahnya? Malam maat. Dah baca Yasin tak? Kalau dah baca, alhamdulillah.
Okey, jadi kesimpulan yang kita boleh buat semenjak Abang Mat tak uruskan harakah, adakah bayaran kepada kilang pencetak tak dibuat? Tetapi kami merujuk kepada sumber bahawa bukanlah Abang Mat yang jadi pengarah harakah. Daripada 2015 adalah saya kena cek balik, nanti saya tengok kejap. Daripada 2015 tadi saya ada jadual dia. Uh, 1995 lembaga pengarah, pengurusi lembaga pengarah kepada harakah daripada 1995 hingga 2015 adalah Mustafa Ali. 2015 hingga 2017 adalah Idris Ahmad. 2017 hingga 2019 adalah Nik Amar. Dan sekarang ni 2019 sampai sekarang 2023 adalah Idris Ahmad. Dan ketua pegawai eksekutif yang terbaru terkini adalah Ahmad Fadli Syari. Dan sebelum ini daripada 2017 hingga 2019 Zainal Abidin bin Kidam. 2019 hingga 2021 Kamaruzzaman bin Muhammad. 2021 hingga 2023 Khairin Nizam Khairuddin. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat adalah mereka ni sampai nak talaukan kepada orang lain. Padahal kalau kita dapat lihat, kalau daripada 2017 dia nak salahkan Mat Sabu, Parti Amanah Negara tertubuh pada 16 September 2015. Dan hutang yang tak dibayar ni harakah kepada pencetak adalah daripada 2017 sampai sekarang lah kan. Sampai orang tu gulung tikar. Jadi punyalah diorang ni nak salahkan orang lain, nak talakan kesalahan tu kepada orang lain sampai terpaksa lah reka kononnya orang yang di dalam Parti Amanah yang bertanggungjawab. Kalau betul hutan tu zaman Abang Mat dulu pun, lebay yang dalam tu semua kayu ke? Sampai tak boleh buat apa langsung nak settlekan. Walau ni konon nak salahkan Abang Mat, tapi otak dia pening. Dia tak mampu nak analisa data kan. Dia tak mampu nak tengok mana yang logik lah. Kan. Saya hujan lebat kat sini. Baru saja start hujan ni Okey, silakan orang PAS naik. Saya nak dengar pendapat sekejap berkenaan dengan ini. Korang nak defend ke? Kan. Dan yang biasa yang saya ajak tu, yang biasa saya ajak naik tu, diorang dah tak live lah korang. Jadi saya rasa agak kecewa lah bila diorang dah tak live. Itu menandakan bahawa diorang ni takut kena invite lagi. Dan hari ini tular pula berkenaan PAS diharap segera melunaskan hutangnya kepada syarikat bekas pencetak harakah setelah mahkamah memutuskan supaya berbuat demikian. Lebih-lebih lagi ketika ini Azlan Jan berdepan dengan keadaan kritikal dan dirawat di hospital. Dan peguam mereka sebenarnya sudah hantar notis perintah dan penghakiman di bawah aturan 14 yang bertarikh 5 Disember 2023. Sebab notis tersebut antara lain menuntut defendant menjelaskan dan membayar amount penghakiman itulah, termasuk kos faedah peguam dan cara bagi pihak plaintiff. Dalam keadaan pengasas dua syarikat berkenaan berdepan dengan tahap kesihatan yang kritikal ni, sepatutnya kalau kita tengok PAS kononnya yang memperjuangkan Islam sangat-sangat tu, dia sepatutnya ada sikap iman dan ihsan lah untuk bayar hutang cetak harakah ni. Sebab dia sekarang ni dalam komplikasi buah pinggang dan jantung, Azlan Jan tu, dan dimasukkan ke unit lawatan rapi Shah Alam, Hospital KPJ tak silap saya. Dan selepas tu tak sedarkan diri daripada hari Ahad baru ni. Dan kalaulah keadaan ini semakin parah kepada beliau, dan sebenarnya kita mengharapkan beliau sedar daripada koma kan. Sebenarnya beliau dah lama sakit dah. Tapi inilah kan, dia terpaksa, orang macam dia ni terpaksa berjuang untuk dia nakkan hak dia balik.
Jadi perangai lebay ni sudahlah tak bayar hutang pencetak harakah, dia sebar fitnah pula. Yang duk buat hutang bertimbun tu orang parti amanah, dia kata keluar parti tinggalkan tai. Padahal tai itu dia yang gaul sendiri. Dia yang terpalit sendiri, duduk bergelumang dalam tu. Kan? Harakah tahu tak harakah tu apa? Itu harakah tu organ parti PAS dan cetakan harakah tu bermula tahun 80-an lagi. Tak ada masalah nak buat bayaran pun. Kegagalan bayar tu hutang cetak harakah tu daripada 2017. Tak ada pun pemimpin amanah yang pernah jadi pengurusi atau pengarah urusan harakah. Tiba-tiba suka-suka aja dia fitnah. Aniaya betul. Nak cover line diri sendiri saja. Okey, saya bagi kau orang dengar berkenaan dengan pemimpin PAS ni. Dia kata puak pemimpin PAS ni tak kira lah daripada cabang mana pun jenis tak. Kawasan-kawasan yang tidak membayar hutang. Saya pun tak tahu. Kita cerita pasal perjuangan Islam, hutang tak bayar. Jadi saya tidak mahu untuk beritahu mana-mana kawasan terbabit, tetapi kita telah membuat panggilan, kita telah membuat rayuan, kita telah hantar surat kepada kawasan-kawasan untuk bayar hutang, tapi tak bayar hutang. Dan alasan paling mudah, ini kepimpinan yang lepas, kami kepimpinan yang baru, kami tak tahu. Jadi kita sepatutnya berusaha untuk membantu jentera penerangan parti. Cerita pasal perjuangan Islam, hutang tak bayar. Kena tak Hanya ada harakah. Namun kerana permintaan itu tidak seperti yang sepatutnya. Kita ada dekat 1 juta ahli PAS, tetapi langganan kepada harakah cetak ini hanya pada lingkungan 14,000 sekali keluaran. Okey. Dan dia kata tadi, even dia pun kata yang mengambil alih sebagai ketua eksekutif pada 2019 hingga 2021 hingga 2023. Dia bercakap ni kira baru lagi lah. Khairi Nizam nama dia kan. Okey. Dan tentang kilang pencetak tu, saya tidak mahu untuk beritahu mana-mana kawasan terbabit. Sorry, tertekan. Yang tentang kilang pencetak tu ada dah walaupun dengan selambanya talakan kepada Abang Mat seperti yang aku kata tadilah kan. Diorang ni dah hilang bila kita tengok benda yang tak logik diorang keluarkan. Dan tadi pun yang bercakap tadi tu dia cakap kita tak nak bayar sebab itu dibuat oleh kerajaan pemimpin yang sebelum ini. Kan? Cawangan-cawangan lah dia panggil apa cawangan lah. Okey. Jadi kalau dia nak bagi alasan macam tu, adakah kita nak mengatakan bahawa hutang negara yang dibuat oleh pemimpin ataupun Perdana Menteri yang lepas sepatutnya dibayar oleh Perdana Menteri yang lepas? Kerajaan sekarang ni tak payah bayar. Adakah begitu? Kan? Jadi kita nampak hari ni diorang duduk beri alasan bahawa dia dibuat oleh kepimpinan yang lepas. Dah kalau benda ni tanggungjawab parti dan ini adalah lidah rasmi parti kepada parti PAS, sama-samalah bertanggungjawab. Yang aku nampak korang ni kalau kena saman boleh pula minta tin Milo. Boleh pula korang adakan tin Milo untuk sama-sama korang ni menyumbang. Kan? Jadi kalau kita tengok sekarang ni, kenapa tak boleh nak tolong orang yang pernah dianiayai oleh PAS ni? Saya rasa ini adalah satu penganiayaan lah. Saya rasa ini adalah satu penganiayaan yang mereka sengaja mengelak untuk membayar. Sedangkan boleh je. Sebab masa diorang jadi kerajaan dan diorang berkempen pada PRU 15 hari tu secara besar-besaran dan diorang ni banyak duit. Sedangkan Claire Rukasa tu boleh dibayar sebanyak 1.4 juta. 1.4 juta ke 14 juta? Nanti saya tengok balik. 1.4 juta settle tepi. Kan? Takkanlah hutang harakah ni tak boleh nak settle. Dan banyak lagi sama-sama fitnah lain yang boleh dibayar oleh pemimpin PAS. Takkanlah harakah lidah rasmi PAS ni pencetak harus sampai jadi bankrupt. Dan dia ni mungkinlah dia ingat dia buat satu
perjuangan juga sampai dia ni rela menubuhkan syarikat yang lain untuk dia teruskan kerjasama dengan PAS. Lepas tu bukan harakah tapi haramkah 1.4 juta. Sampai dia ni muflis lagi sekali. Accident pun request 10 milo. Ya, accident pun boleh request 10 milo. Takkanlah yang nak tolong orang yang telah berjasa kepada PAS satu masa dulu, yang menyampaikan berita, yang menyampaikan amanat daripada Hadi dan sebagainya, pun korang tak nak. Inilah kan, habis manis sepah dibuang. Dia guna orang tu sampai sehabis-habis guna. Lepas tu bila dia tak nak, dia buang macam tu je. Dia tak pandang pun. Seolah-olah orang tu dah tak ada erti, dah tak berguna 1 sen pun dekat dia. Dia buang macam itu saja. Inilah, puak-puak inilah kalau kita tengok. Mereka menggunakan orang itu sewaktu dia perlu saja. Lepas kawan tu dah bankrupt, dia bagi alasan dia tak nak bayar sebab kawan tu dah bankrupt. Syarikat tu dah bankrupt, tak perlu bayar. Siang malam duk ceramah pasal dosa, pahala, syurga, neraka dan sebagainya. Kan? Bila kena macam tu pandai pula. Inilah kalau kita tengok puak-puak ini yang korang nak percaya, korang nak suruh diorang ni menerajui negara kita. Ini puak-puak yang korang nak lantik, nak ada kononnya ada Perdana Menteri 11, PM 11 untuk jadi Perdana Menteri gantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang ini, puak-puak ini ni, yang sekarang kita bercakap tentang mereka ni. Gaji pemain bola tak mampu nak bayar. Hutang harakah tak mampu nak bayar. Hutang elektrik tak bayar-bayar. Hutang elektrik kat mana? Hutang LRA tu di Kelantan tu 34 juta. Kan? Hutang kepada TMB. Lepas tu tanah beribu-ribu hektar bagi kat orang Cina untuk tanam ladang hutan katanya. Tanam durian Musang King. Gaji penjawat awam negeri sendiri pun minta kerajaan pusat top up. Air paip berkarat lebih 30 tahun lebih dah. Tuk-tuk Pak Lebay Amirul Mukminin boleh pakai Alphard, Mercedes. Walaun tik hanya kancil je. Hanya Myvi aja. Kan? Itu pun dengan rasa malu pula tu apply. Madani RM100 dia kata Dajjal ni, tapi dia ambil juga. Itulah kita tengok perangai dia orang ni. Terbuktilah bahawa dia orang ni, segala yang dia orang buat ni seolah-olah tak bayar pun tak apa, menerakakan orang pun tak apa. Inilah tokoh agama dan walaum dalam PAS ini supaya contoh macam konsert Coldplay hari tu kan. Didoakan supaya dihancurkan konsert itu, disambah petir melaknat individu yang hadir, doakan keburukan mereka. Bila ditegur, mereka gunakan tomahan kaum dan bilut untuk bela diri. Adakah mereka ni suci? Saya nak tanya. Menghukum, menerakakan, mengkapirkan insan yang tidak sekepala dengan mereka, tidak bersama dengan mereka. Doa bala tu mungkin dia rasa satu kejayaan lah dia kot. Kononnya memperjuangkan Islam dengan mendoakan orang lain turunkan bala. Hairannya ulama-ulama PAS ni yang hebat doa laknat hari ni jadi setan bisu semasa hampir 20 konsert lulus zaman tebuk atap, termasuklah Billie Eilish, termasuk Callum Scott tu sendiri. Bukan Islam yang baca komen-komen ulama PAS bertanya agama apa didoakan orang supaya keburukan melampau kepada orang lain. Kan? Nampak tak kat situ? Jadi hairannya kenapa diorang ni sekarang ni saya nampak dah lupa dah sebenarnya apa hukumnya. Dia nak sembang kata nak membela Melayu Islam, tapi hutang dengan syarikat Melayu Islam tak nak bayar. Sampai yang bankrupt Melayu Islam tu lebih teruk lagi lari daripada kat syarikat kafir pula. Dia bankrupt kan. Kau bayangkan, dia bankruptkan syarikat Melayu Islam ni. Sekarang ni dia pergi cetak dekat mana? Dia pergi cari syarikat yang non-Muslim. Tapi syarikat yang non-Muslim tu boleh pula dia bayar.
Syarikat yang Melayu Islam ni dibiarkan bankrupt sampai kawan tu hari ni dah terlantar dekat ICU, masih lagi tak boleh nak, walaupun sikit pun tak boleh nak bagi. Kan elok pula boleh bayar kepada syarikat kafir, syarikat non muslim, dia panggil kafir kan. Boleh pula sekarang ni duk bayar kepada syarikat non muslim ni, tapi lihat nak bayar sesama Melayu Islam. Bagaimana tu? Adakah dia ni lebih suka nak menekan Melayu Islam? Bukannya nak membela, lebih nak menekan. Sampai kawan tu dah bankrupt satu syarikat, buka lagi syarikat yang lain. Kan? Pas berhutang cetak harakah dengan sebuah syarikat sampai syarikat tu bankrupt, sampai syarikat tu buka lagi satu syarikat. Lepas itu lari pula daripada bayar, kepada syarikat yang Melayu Islam ni, pergi cetak dekat syarikat kafir pula dah. Syarikat non muslim. Elok aja boleh bayar dekat syarikat non muslim tu. Itulah kadang-kadang kan kita ni terlalu berlembut tau dengan orang yang kita rasa kita nak sumbangkan, ini adalah fisabilillah dan sebagainya, tapi yang kita anggap kita nak tolong dia tu jihad kita dan sebagainya, itulah orang yang menekan, menzalimi kita. Okey, Pak Rahim silakan. Okey, Assalamualaikum Yani. Waalaikumsalam. Ni saya nak beritahu sikit lah. Tadi saya ada jumpa satu WhatsApp daripada Walaun lah. Dia kata kes dalam mahkamah mana boleh bayar. Tunggu habis kes dalam mahkamah lah. Saya kata hutang tetap hutang, mahkamah. Tapi dia kata kalau ikut hutang tu Mak Sabu pun terlibat. Dia kata sebab masa tu Mak Sabu dalam PAS, dia kata Mak Sabu pun kena bayar. Ni apa cerita ni? Saya tanya dia orang pahaman dia orang macam mana ni? Takkan orang dulu dalam PAS pun nak kena bayar? Saya kata tu lah, saya kata dia orang ni otak dah tak tahu dah yang ni. Cubalah yang ni tolong jelaskan kepada walaupun semua. Saya dah pening lah. Okey ni. Okey. Baik, terima kasih. Tak stabil lagi tu Pak Rahim. Pak Rahim kena naik balik. Okey, saya nak beritahu di sinilah. Sebenarnya kes ni dah selesai di mahkamah. Menurut peguam mereka dah hantar perintah dan penghakiman di bawah aturan 14 Kaedah Mahkamah 2012 bertarikh 5 Disember 2023 dah mengarahkan supaya PAS membayar hutang sebanyak RM656,323. Kejap, Pak Rahim sabar sekejap saya nak tengok Pak Rahim boleh stabil tak kat atas ni. Masalah lah saya punya live sekarang. Tak boleh lah, tak stabil lagi lah. Saya tak tahu kenapa, dia ambil masa sikit. Saya tengok saya punya line tu okey je tu, tapi tak tahu kenapa. Tak apalah. Okey, kita teruskan. Kalau Pak Rahim nak mencelah nanti, mencelah. Kalau dah jatuh nanti naik balik lah. Okay. Dan Mahkamah Session Kuala Lumpur dah membenarkan supaya permohonan NAJ Press Resources tu untuk penghakiman terus keputusan mahkamah tanpa bicara penuh terhadap PAS dan 2 defendant lain. Dan 2 defendant adalah siapa? Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin dan penerbit lidah rasmi parti itu, Galeri Media Serbanika Senia Berhad, untuk mendapatkan respon daripada pihak PAS berhubung dengan perkara itu. Sementara itu sekarang ni pihak dia berharap PAS bayar hutang lah. Bukan hanya jumlah yang ditetapkan oleh mahkamah. Ini kerana dia kata sebagai sebuah parti Islam yang menjunjung akidah perjuangan Islam seharusnya berpegang kepada hukum yang digariskan agama dalam soal hutang piutang. Itu kata peguam lah. Peguam kepada NAJ Resources ni. Dan sebenarnya dah diputuskan oleh Mahkamah Session dah. Dan Mahkamah Session pada 5 Disember lepas, saya ulang balik, telah pun mengarahkan supaya PAS ini membayar sebanyak RM656,323 kepada NAJ Resources ni. Jadi sebenarnya mahkamah telah berikan tempoh 7 hari daripada 5 Disember tu. 5 Disember tu. 7 hari. Sekarang ni hari ni dah 13. 13 atau 14 kan? Kalau 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Patutnya 12 hari bulan dah bayar dah.
Tapi sekarang ni kita tengok sampai tenat orang tu. Sampai sekarang ni dia punya pengasas pencetak tu dah berada di ICU pun tak ada respon lagi daripada pemimpin-pemimpin PAS. Mahu pun hadiah wang. Jadi saya haraplah orang-orang di dalam PAS ni gesalah. Sama ada Setiausaha Agung ke, Presiden ke, Timbalan Presiden supaya respon tentang perkara ini. Sebenarnya kalau dia nak kata, minta ajak orang yang bawah naik sebab saya nak tunjuk ni, saya malas nak sekejap buka kamera depan, kamera belakang. Tolong jap siapa-siapa naik jap. Untuk saya tutup kamera, saya boleh buka kamera belakang je sebab saya nak tunjuk sesuatu. Okay, thank you. Korang ni suka kan? Oh, ramai pula. Suka kan bagi aku bercerita seorang-seorang lama-lama kat atas ni. Sekejap saya nak tutup. Alright. Okay, saya tunjuk sebab tadi Pak Rahim kata apa tahu? Pak Rahim kata sebenarnya dia kata Abang Mat ada di dalam PAS masa tu. Dan hutang ini kalau korang nak tahu 7 tahun lepas bermula 2017 dan PAS tak nafikan pun benda ni. Dia kata salah seorang yang bertanggungjawab adalah Abang Mat Sabu. Kan? Jadi untuk pengetahuan korang, kalaulah daripada 7 tahun tu kita kira 2016 lah. 2016 sampai sekarang tak bayar, dah 7 tahun. Sekarang ni kalau kau tengok Parti Amanah, sekejap. Okey, Parti Amanah ditubuhkan bila? 16 September 2015. Maknanya daripada tahun sejak hutang itu tidak dibayar, Mat Sabu ke mana-mana pemimpin amanah tidak lagi bersama dengan PAS. Jadi dia nak salahkan orang lain, dia kena tengoklah fakta sama. Walaun pun kau nak menegakkan benang yang basah, kau kena tahu faktanya apa. Kalau 7 tahun daripada sekarang, kita kira 2016 pun, Mat Sabu dan pemimpin dalam amanah tu dah keluar lama dah daripada PAS. Ya? Jadi jangan nak membohong sangat. Jangan nak talakan kesalahan tu kepada orang lain bila kau sendiri yang buat bala tu. Dan ingatlah kata Haji Hadi bahawa hutang wajib dibayar ya. Silakan Salman. Salman naik nak teman aku je. Aku teman dulu. Aku dah kerja kejap. Okey, baik. Okey, jadi sebenarnya buktinya ada. Okey, ini contoh salah satu resit kepada suara saya putus-putus. Buktinya yang dibawa ke mahkamah berkenaan dengan berapa naskah pengeluaran, ke mana, siapa yang menerimanya, PAS Kawangan Gombak, PAS Batu, Haji Malik, PAS Bandatul Razak, PAS Lembah Pantai. Lepas tu kalau kau tengok berapa naskah yang diterima oleh mereka kan. Semuanya dia ada dalam catatan dia, bukti-bukti dan sebagainya. Dan ini adalah pengesahan penghantaran dia. Semua dia ada buktinya. Jadi kalau kau nak kata tak. Sebab itu, kalau kita tengok, diorang ni, Nuts Resources ni, menang di mana? Di mahkamah. Sebab diorang ni ada invoice untuk membuktikan diorang ni ada order, delivery ni, pengesahan hantaran ni. Setiap kali diorang hantar, yang diorang cetak ni, yang membekalkan harakah ni, kan? Pada tahun bila? Okey, saya bagi contoh, ini tahun 2015 punya, saya tunjuk. Hari ini keluaran 3 hari bulan 12 2016 dan penghantaran ni sebanyak berapa naskah kepada siapa. Contoh jadi semua ni disimpan oleh pencetak tersebut dan dibawa ke mahkamah, itu membuatkan dia menang. Tanpa syak, tanpa ragu-ragu lagi, disuruh dibayar. Bila harakah tak mau bayar hutang, adakah mereka beriman dengan hari akhirat yang digambarkan Ustaz Propas? Kan? Yang Allah bertemu dengan si penghutang macam bertemu dengan perompak. Adakah begitu?
Kalau meniaga tak buat delivery order dan invoice, baik tak payah meniaga. Kan? Semua benda pun kita beli belacan pun mesti ada resit dekat kedai biasa. Jadi kalau Harakah tak mau bayar hutang, dia anggap akhirat nanti dia boleh apa? Dia boleh masuk syurga juga. Oh, aku tak tahulah macam mana. Okey, silakan Ustaz. Ustaz pula. Abang Kamarul. Pak Kamarul, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, lama tak masuk live yang ni dah. Sekali tadi ada apa Sepol terturun pula dah. Line tak steady tu dia. Dia macam duduk buffer je. Yalah dia duduk dalam hutan kot. Itulah cerita pasal Harakah ni kan. Saya kata senang je. Kalau betul-betul pas tu satu parti yang gentleman ni tak. Senang je. Pergi istihad masuk TV ke mana minta kutip derma lah senang. Lama ni pun daripada kutip derma juga. Tak pasal apa beli derma sikit. Kalau kata Alipah ada berapa juta. Seorang RM5 dah habis dah, settle dah. Tapi mereka tak mau nak jaga imej sangat bagi pandangan saya lah. Tadi room sebelah dah bincang masalah isu Harakah ni dah. Kadang-kadang itulah bila kita sembang pasal Islam tu kadang-kadang kemas sangat. Tapi benda yang besar ni pun mereka tak ada selesai macam mana nak jaga negara. Tu yang saya masalah dah. Dalam ni ada apa? 700 orang nak tengok tak? Inilah kesan dia apabila kita kadang-kadang terlepas pandang, kita duk ligan sangat kuasa, hendak sangat tebuk atap tak apalah 22 bulan kita reda dengan kejatuhan 22 bulan, bagi ke mereka 33 bulan. Waktu tu mereka ada duit, sebab tak mau bayar. Ni hutang hukum dah bayar. Tak? Tapi tak tahulah setakat mana pengertian mereka pada keterangan Harakah ni macam mana dah jadi macam ni. Senang tutup cerita. Kalau tak lalu bayar hutang, biar kami tolong bayar. Kutip derma, kami boleh back in. Tolong sama kan. Kesian kadang-kadang tengok mereka ni. Ni walaun ni kadang-kadang pun kadang-kadang dah.